ya, sehingga kepada penjuran, kepada penemuan masalah, ya, dan juga cadangan am. Jadi jangan ada kata yang tak siap lagi. So maknanya setiap sektor daripada mula tu, ya, dia dalam presentation untuk penemuan ini, dia dah tak ada lagi objektif, ya. Nak cerita pasal objektif, nak cerita pasal skop, itu dah lepas, ya, masa you bentangkan masa LPK itu. Kat sini you terus pergi kepada you punya penemuan analisis, ya. Penemuan analisis bermula macam tengok sektor lah. Ada bermula dengan menceritakan dasar-dasar yang perlu diterjemah, ada menceritakan tentang terus kepada guna tanah, ya, trend guna tanah, ya, trend dari segi bilangan dan sebagainya. Lepas tu you punya analisis lah, ya, data-data ini apa yang you jumpa daripada data-data tersebut, ya. Lepas tu pergi kepada unjuran, ya, daripada unjuran itu pergi kepada SWOT analysis, ya, apa you punya threats, apa you punya weaknesses, apa you punya opportunities. Jadi dah ada kat situ, pergi ke cadangan am. Ya, sebelum cadangan am itu, of course you akan tengok balik yang seperti mana yang saya sebut dulu dalam RT 2020 tu, ya, mana cadangan-cadangan yang mungkin boleh dikekalkan, ya, mungkin dah tak sesuai dan sebagainya, kena senaraikan. Lepas tu baru you pergi cadangan am. So itu adalah perkara bagi setiap sektor ni lah, dan itu yang akan dibentangkan nanti di peringkat presentation akhir. Ya, presentation akhir itu mungkin tidak sedalam seperti mana yang nak dibincang hari Isnin dan juga hari Khamis. Ya, Isnin dan hari Khamis ni kita nak tahu proses macam mana you buat, apa yang you dah buat, ya, apa yang you dapat. Ya, ini adalah assessment. Ya, nanti masa final presentation itu dah gabung semua sektor dan sebagainya, mungkin dia tak ada lagi, ya, sedetail itu, ya. Tapi sekurang-kurangnya kita dah tahu you dah melalui proses, ya, nak buat itu. Okey. Jadi untuk Isnin dengan Khamis ni, saya bercadangkan supaya koordinator buat penjadualan. Ya, saya memang tak optimis, untuk habis pada hari Isnin, ya, sebab Isnin tu 2 hingga pukul 5 tu lebih kurang dalam 3 jam, ya, sebab kita nak tengok secara terperinci apa yang you dah buat dan sebagainya. Ya, ini proses pembelajaran, ya. Kalau you consultant tu of course lain, ya. Ini kita nak tengok you macam mana you acquire knowledge, ya, you apply teknik, model dan sebagainya. Okey. Jadi buat jadual, you ada berapa sektor, ya, lepas tu you bagilah, ya, Isnin tu berapa sektor, hari Khamis berapa sektor. So maknanya siapa yang dapat pada hari Isnin itu, dia get ready lah, ya, yang terbaik. Ya, lepas tu mana yang dapat hari Khamis itu, mana you should be better lah your product tu, because you got actually longer period of time, ya. Itu satu hal berkaitan dengan presentation, untuk ni apa yang buat. Satu lagi yang saya nak remind, ya, mungkin nanti you terlepas pandang, ya. Bila kita membentangkan LASP ni, dia bukannya hanya kepada sektor-sektor tu saja, ya. Sektor tu okey, ya, mana setiap konsultan itu sebagai subjek konsultan tu you menceritakan you punya penemuan dalam sektor itu. Tetapi perkara penting ialah dia punya kandungan dalam LASP itu bermula daripada yang pertama sehingga yang kepada yang akhir itu, ya. Siapa yang bertanggungjawab, ya, dalam menghasilkan dokumen ataupun bahagian-bahagian di dalam LASP itu. Ya, saya khawatir bila you buat penduduk, you fokus on penduduk saja, ya, regional begitu. Sebab pembahagian kita ni mengikut sektor, ya. Tapi sebenarnya ini adalah peranan ketua lah, ya, ketua timbalan, ya. Lepas tu untuk mencari orang-orang tertentu daripada sektor-sektor tu untuk bertanggungjawab, ya, untuk bertanggungjawab menyiapkan bahagian awal. Ya, dalam LASP itu ada bahagian awal, ya, cerita tentang ringkasan kawasan kajian, cerita tentang proses metodologi kajian, ya. Maknanya apa dalam LPK itu dia extract, ya, dia extract sedikit dan sebagainya, dia ambil, ya, supaya LASP itu konten dia orang faham. Ya, bukan orang baca tu terus pergi kepada sektor, ya, sebab orang tak tengok LPK. Ya, laporan LSP tu orang tak tengok LPK, ya.
orang terus tengok laporan itu, maknanya dia tahu apa benda yang nak buat, skop, objektif dan sebagainya, ya. Lepas tu dia punya proses, metodologi dia, ya, kenapa perlu dibuat RT itu. Jadi siapa yang nak buat bahagian itu? Ini kena ni, jadi ketua you kena fikir, itu bahagian yang awal itu sebelum pergi kepada sektor tu, yang awal itu, ya. You tengok contoh yang kita bagi, dalam LFP Tampin ni, saya ada share itu, Krian pun saya ada share, Mualim pun ada rasanya, ada bahagian yang awal itu, ya. Kemudian satu lagi yang paling penting sekali ialah bahagian akhir itu, nama dia laporan analisis dan juga strategi pembangunan, laporan analisis setiap sektor itu buat. Strategi pembangunan ni siapa nak buat? Siapa nak buat strategi pembangunan? Ini pun ketua kena mobilisekan, daripada setiap sektor tu. Yang saya nampak sektor regional, physical, atau ambil daripada setiap sektor tu duduk, sebab banyak laporan strategi pembangunan ini dia banyak dihasilkan oleh orang regional. Orang regional campur dengan fizikal, mungkin input daripada pertanian, input daripada komersial, input daripada industri. Dia nak develop dia punya plan konsep itu. Jadi you kena fikir juga kat situ. Jangan ingat sektoral aja. Pembangunan guna tanah inklusif, ada dia punya tu, macam yang sejahtera, macam trust yang berkaitan dengan perumahan, kemudahan tu dia ada, community sejahtera. Ada separuh local rancangan tempatan tu, dia very simple aja dia punya statement dia tu. Community sejahtera, ekonomi mampan. Trust yang berkaitan dengan ekonomi tu, tajuk dia ekonomi mampan berdaya maju, cukup. Itu dia punya statement dia. So maknanya dalam ekonomi itu semua harus menuju kepada kemampanan, itu. Lepas tu macam pengurusan, dia ada kluster dia sendiri, mungkin dia punya statement dia pengurusan efisien, cukup macam itu saja. So maknanya dalam itu barulah ada dengan sektor-sektor tu. Maknanya setiap trust itu ada dengan statement dia. Jadi perkara ni saya tak tahu macam mana Cik Zamri kita nak bagi dia. Kita bagi Isnin yang saya beritahu tadi, Isnin selepas habis presentation tu, the next Monday tu kita akan buat taklimat tentang tu. Okey, sebab yang itu dia sebenarnya dalam LASP. Jadi sekarang ni mungkin kalau nak tengok dari segi metodologi, mungkin hari Isnin ni kita nak dengar you punya sektor punya proses, tapi nanti bila final punya submission, dengan presentation, benda yang saya cakap ni memang cukup penting. Jadi ketua kena ni dulu. Siapa yang harus bertanggungjawab kepada perkara itu? Kalau you tak ada kemukakan perkara tu, maknanya you punya LASP ni tak lengkap lah. Bersifat sektoral je, tapi tidak ada dia punya elemen strategi pembangunan itu. Jadi Cik Zamrin kata akan ada talk mengenai perkara tu. Jadi nanti hari Isnin lah kot. Jadi kena cari masa lah, supaya you faham apa benda sebenarnya kita nak buat. Macam mana kita nak develop visi, macam mana nak develop matlamat, objektif. Sebab yang itu nanti yang you dah buat itu akan dibawa pula kepada draft RT. Draft RT. So maknanya penghujung, pengakhir laporan ini ada benda itu diperkukuhkan dalam draft rancangan tempatan. Okey, itu sajalah, just peringatan. Ketua kena fikir perkara-perkara tersebut. Saya harap ketua dah tengok laporan macam mana kandungan LASP, dah tahu dah macam mana pembahagian kerja dan sebagainya. Okey, Cik Zamri. Okey, terima kasih Prof. Okey, jadi Prof dah menyatakan perkara yang tadi tu. Jadi sebenarnya perkara ni come back to perkara yang kami pernah nyatakan sebelum ni, iaitu bila kita telah share dengan you all contoh-contoh laporan, banyak itu laporan-laporan yang kita telah sharekan, yang Dr. Rosmi telah bagi juga, yang berdasarkan laporan-laporan sesi lepas. Maksudnya laporan tu you all semua dah baca, dan you all tak pelik lah bila Dr. Rosmi cakap. Saya tahu bila saya tengok muka Dr. Rosmi, macam apa Dr. Rosmi cakap ni, mana tiba-tiba ada benda strategi pembangunan trust semua ni, kan? Saya tahu. Tapi kalau kamu baca laporan yang kita telah bagi contoh tu, kamu patut benda tak pelik.
Benda tu kamu dah tahu, bukan satu benda yang baru jangan tiba-tiba mana tiba-tiba baru pula, tak pernah cakap pun dia jangan cakap macam tu benda ni sepatut kamu dah baca laporan, contoh laporan kamu dah tahu perkara-perkara ini adalah perkara yang you should expect. That's why saya kata banyak kali bila kita ada perbincangan walaupun kamu buat secara sektor, tapi secara keseluruhan laporan ni semua kena faham. Jadi bila semua faham dan kalau kamu dah baca contoh laporan, kamu boleh kaitkan tentang apa yang selain pada yang di luar sektor yang you kena buat juga. Jadi kita kena pastikan perkara yang you buat sekarang dan akan datang ni benda-benda yang you dah faham, dah baca, dan benda tu setelah benda ni kalau tak tahu kena tanya. Jangan bila Dr. Osman cakap tadi you rasa macam tiba-tiba pula ada benda ni kan benda bukan tiba-tiba. Walaupun benda tu mungkin saya tak nyatakan secara terperinci macam Dr. Osman cakap, benda tu patut kamu dah tahu. Kamu dah tahu tentang apa benda tu you should expect. Dan benda tu sebenarnya kita dah bincang pun, walaupun bukan secara terus, tapi benda tu banyak kali kita dah nyatakan perkara tersebut. Macam mana kita nak you kena faham tentang saja bangunan bangunan ni kita dah nyatakan pada awal dulu, pada awal pembuatan bila you nak start LSP. Macam mana kita nak nyatakan, macam mana you nak macam mana you nak determine your directions of your bangunan bagi dia datang ni. Kerana strategi macam mana you nak determine tu berkait dengan analysis yang you buat. Macam bila you buat SWOT dan sebagainya, dia berkait benda tu, dia semua tu berkait rapat. Okay, alright, tak apa, that's why kita akan ada sesi pembincangan sekarang lepas ni. Jadi untuk mulakan sesi pembincangan ni, saya nak minta Is untuk share dulu, okay, what is your, benda ni pada yang awal dulu kita dah bincangkan. Hari ni saya nak sharekan balik you punya TOC bagi LSP ni, supaya masing-masing recall balik apa sebenarnya you should understand bila kita sediakan laporan LSP. Is, please share balik dan bentangkan balik secara ringkas TOC bagi LSP. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Bagi untuk rumusan untuk LSP ni, rumusan TOC untuk LSP ni, kita akan start daripada, Tolong share, saya tak nak you cakap. Saya nak you sharekan you punya TOC. Ini saya just nak recall balik supaya tengok balik, ingat balik the whole structure of your LSP. Dan lepas tu kalau ada sebarang soalan boleh terus tanya. Ataupun siapa-siapa yang boleh bantu, you all should work in team bila kita sebut benda yang kita nak ni, sepatutnya dah ada siapa yang take care maklumat tu untuk bantu. Walaupun saya sebut Is, tapi the rest Syahah ni saya nak ingatkan dia bukan benda yang berbentuk umum dia berbentuk spesifik. Bila kamu buat SWOT nanti, bila kamu nyatakan suatu maklumat dalam SWOT tersebut, benda tu mesti spesifik dan dan sebaiknya dia dah ada premis. Contohnya dia mana, kalau kamu kata kekuatan tentang sektor pertanian contohnya, pertanian punya kekuatan tertentu, kamu kena nyatakan kekuatan apa, di mana, dan kalau boleh nyatakan sekali dia punya value kekuatan supaya kita tahu. Kalau kamu kata kuat, kita nak tengok seberapa kuat benda tu. Kalau kamu kata satu kelemahan, seberapa lemah benda tu. Itu yang kamu kena nyatakan dalam SWOT. SWOT ni dia jangan kamu buat benda yang statement yang umum yang bila kamu kata, walaupun kamu letakkan itu sebagai kekuatan tapi kita tak nampak
apa kekuatan dia dalam statement ni. Jadi setiap sektor kena pastikan bila you buat SWOT tu kena jelas. Kalau kamu kata tu peluang, kena jelas. Macam mana itu dinamakan peluang. Jadi itu satu perkara yang saya harap semua jelas sebab kita tak nak bila you buat SWOT tu untuk umum macam tak pernah ada analisis atau penemuan sebelum tu. That's why analisis SWOT ni kena berdasarkan analisis penemuan, because benda tu kamu dah nampak berdasarkan analisis penemuan kamu, dia punya value dia punya kedudukan dia, spatialnya, sebab kamu ada map sebagainya, baru kamu boleh translate dalam bentuk SWOT tu. Oh, nampak dengan jelas. Bila kamu kata kekuatan, nampak kekuatan dia. That's why dia berkait di situ. Dia bukan lagi statement yang umum di SWOT tu. Dia telah datang daripada satu analisis atau penemuan yang ada asas dia, ada justifikasi dia. Okay, Nazri? Faham? Okay, saya ada satu lagi soalan Cik Zamrin. Yes. Saya confused dekat TOC, kan kalau dekat TOC tu dia ada macam SWOT analysis dan juga isu dan potensi. Tapi kalau ikutkan potensi tu bukan sama dengan kekuatan dan juga peluang. Dia kiranya macam dia punya words tu dia akan sama juga. Ya, betul lah. Betul. Sebenarnya ni pada awal saya dah katakan SWOT tu adalah satu tools untuk kamu mengenal potensi ni. So kamu buat SWOT, kamu punya analisis SWOT tu, dan seterusnya the next chapter tu kamu nyatakanlah secara jelas sebab benda tu adalah tools. SWOT ni adalah tools untuk kamu memastikan untuk kamu mengenal pasti potensi tu. Itu je. Saya Okay, jawab soalan ni. Betul kata Cik Zamrin tu, SWOT tu satu tools untuk you nak memecahkan pemahaman dia tentang apa sebenarnya isu dan juga masalah. Bila kita buat analisis, apa saja kajian yang kita buat, yang kita nak adalah isu dan masalah. Ada separuh orang tu dia buat isu dan masalah tapi cerita dia sama je. Mana satu isu, mana satu masalah pun tak tahu. Itu tak betul, jangan ikut cara itu. Cara yang sebenarnya isu itu apa, masalah apa. Jadi bila kita nak buat cadangan, kita kena tahu dia punya isu strategik. Isu strategik apa dia. Jadi SWOT ni pecahkan tu, dia cuma tak bagi kepada dua. Itu masalah, dia tak bagi dua. Tapi SWOT ni dia pecah kepada 4. Dia mengasingkan kepada 4. Strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan. Kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan itu adalah dia punya potensi. Kelemahan itu adalah dia punya masalah. Opportunities, peluang-peluang. Opportunities ini adalah potensi. Lepas tu dia ada threats, ancaman ni juga adalah masalah. Jadi kalau kita nak gunakan SWOT, maknanya kita kenal pasti 4 ni, tapi dalam kita membuatkan rumusan mengenai penemuan SWOT ini, kita kelompokkan dia balik kepada 2. Jadi dia punya strength dan juga opportunities itu dia boleh berada dalam potensi. Dia boleh berada dalam potensi. Dia punya weaknesses dan juga threats itu dia boleh berada dalam masalah. Faham? Jadi maknanya you bolehlah ambil apa yang you kenal pasti sebagai strength, apa sebagai opportunities, you masukkan dia pengenal pastian potensi. So apa dia senaraikan 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun dia boleh combinekan balik ayat itu. Kadang-kadang antara strength dengan opportunities ini, list 1 strength, list kedua strength, list ketiga strength, dalam SWOT itu mungkin dia satu persatu. Tapi bila kita jadikan dia sebagai senarai potensi, kalau kita merasakan bahawa yang pertama dengan yang kedua itu kita boleh combine dalam satu ayat, ataupun yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu dia berkait antara satu sama lain dalam satu ayat saja. Satu ayat saja. Tapi kalau you nak senaraikan satu persatu pun tak apa. Senarai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi penghabisannya nanti, bila you pergi kepada cadangan, kita tak menyenaraikan senarai potensi. Kita menyenaraikan senarai isu strategik.
Ya, isu strategik ni maknanya kita gabungkan ya dalam senarai potensi itu kita gabungkan ya kepada 2 ataupun 3 ayat ya. Begitu. So maknanya proses itu you lalui, tapi macam mana nak menyusun itu macam saya kata tadi. Supaya kita mudahlah. Jadi kalau kita nak buat cadangan itu nanti kita tengok ada strength, ada opportunities kan. Tapi sebenarnya strength dengan opportunity ni dia potensi lah. Ya, kekuatan dan juga potensi. Potensi ini something yang boleh mendorong kepada kebaikan, ya. Kalau threats dan juga weaknesses, sesuatu yang memberikan kesukaran, threat, ancam, ya. Cuma SWOT ni dia bagus, dia mengasingkan part ni, kan. Tapi kita nak cari 2 je isu dan masalah, ya. Kalau you baca dalam ada dulu-dulu punya kajian itu, dia tak pakai SWOT pun. Dia tak pakai SWOT. SWOT ni kemudian je. Sekarang ni SWOT dah tak pakai dah, orang pakai DeepSeek. Especially kalau dalam rancangan struktur, dia pakai DeepSeek, ya. DPSIR, ya. Itu nanti bila you buat structure plan besok, you belajar teknik itu pula. Dapat ya. dia orang. Dia tak pakai SWOT, ya. SWOT ini yang popular kita guna sekarang. Ya, jadi maknanya kita tahulah kekuatan, apa kekuatan kawasan itu. Ya, apa dia punya peluang-peluang. Ya, kekuatan ni maknanya yang dah ada itu. Ya, yang dah ada itu dia punya kekuatan yang perlu kita ambil, gembeling dia. Ya, peluang itu maknanya sesuatu yang kita tak nampak tapi boleh membantu kepada kekuatan itu, peluang. Contoh dia macam kedudukan tampin ini berdekatan dengan Bandar Seremban. Bandar Seremban tu dekat Sempadan. Ini original lah. Original kena pasti kat situ ada cadangan kompleks CPPC. CPPC dekat sebelah. So maknanya itu memberikan satu kekuatan, opportunities. Ya, kedudukan cadangan walaupun duduk di luar daripada kawasan kajian ini memberikan satu peluang, ya, kepada tampin ini untuk memanfaatkan keberadaan ataupun cadangan CPPC itu. Itu peluang lah. Okay. Contoh lagi kalau dalam organisasi, ya, kerajaan perkenalkan dasar-dasar smart cities, ya, memperkenalkan kaedah baru dalam pengurusan menggunakan E2E ini dan sebagainya, menggunakan memberikan peruntukan untuk memulakan Internet of Things, ya, big data dan sebagainya, nak memperkukuhkan pengurusan tampin. So maknanya ini memberikan kekuatan. Ini adalah opportunities, ya, opportunities kepada sektor-sektor lain, pelancongan, ya, sektor industri, sektor pertanian. Ya, bila dah buat benda itu, dia memberi satu peluang. So mana opportunities lah you boleh sedarakan, ya. Usaha kerajaan mewujudkan big data, ya, dan juga Internet of Things dalam pentadbiran majlis mampu mendorong, ya, pelaksanaan pertanian pintar ke, ya, pelancongan pintar. So maknanya itu adalah, kalau dalam erti kata biasa, maknanya itu adalah dia punya potensi. Ya, tapi dalam SWOT dikenal pasti sebagai opportunities. So maknanya bila nak buat itu you kena fikir adakah dia ni strength ataupun dia ni opportunities. Ya, opportunity maknanya sesuatu kadang-kadang orang tak nampak. Ya, tapi kita perhalusi dia memberikan satu kebaikan. Ya, ataupun satu tambah nilai ataupun membuka satu ruang baru, ya, yang boleh mendorong kepada sesuatu perkara itu akan berlaku. Gitu. Ya. Okay? Okay. Alright. Doktor, thank you. Okay. Tak kata faham, tanya lagi. No problem. Kita akan bagi faham supaya nak ensure laporan yang you akan hasilkan nanti satu laporan yang baik lah. Okay. Satu lagi mungkin saya nak tambah tentang ni. Orang kadang buat SWOT, dia pun tak tahu kat mana dia nak letak. Adakah itu strength, adakah itu opportunities, adakah itu weaknesses, adakah itu threats. Ya? Dia main letak je. Ini bukannya setakat you all dalam proses belajar tu tak apa. Kan? Ini dah kerja pun. Kan, kadang-kadang saya sebagai lecturer, bila saya duduk, saya tengok konsultan tu kadang saya ni ex-student je. Budak-budak saya yang mengajar dia orang semua. Ya? Kadang-kadang tu dia pun bekerja sebagai perancang. Dia pun boleh komen pun. Ya, kita nak memperbetulkan tak boleh, bukan lagi peringkat itu. Sebab tu semalam Cik Zamrin
buat tampin ni lah satu sektor yang buat perumahan tu. Saya tak pun sebut lah company apa yang buat sektor perumahan. Salah calculation dia. Calculation dia salah. Bila tengok dia punya tu perumahan yang nak diperlukan itu, dia kira salah. Dia pergi campurnya rumah committed dengan rumah yang diperlukan akibat daripada pertambahan isi rumah. Patutnya ditolak. Committed ni benda positif. Ya. Pertambahan keperluan isi rumah itu benda yang negatif. Ya, maknanya perlu bertambah, dia negatif. Kena tolak, dia pergi campur dua-dua. Jadi kita sebagai konsultan dalam tim itu, kita tak komen kita punya konsultan lain. Ya, dari segi etika kita tak komen lah dia kan. Itu terpulang pada bila dia present technical dan sebagainya, orang tu akan komen. Ya, jadi dia kena pakar betul-betul. Nak komen itu, nak jadi ahli mesyuarat itu, dia kena pakar benda tu. Ya, saya tak nafikan ada beberapa orang yang dia memang very analytical, dia tengok je dia tahu salah atau betul. Ya, ada sampai level pengarah, contoh macam Cik Zamri, ya. Cik Zamri tu satu batch dengan Cik Syukran, ya, Zamri City Plan, Sakura. Dia semua satu batch tu. Saya ingat saya ngajar dia. Ya, satu batch. Dengan Dr. Syikin saya tak tahu dia junior ke senior. Tak, dengan batch Ya? Dr. Yusfida. Dia batch Yusfida. Dia orang tu semua batch Yusfida. Batch Yusfida. Batch itu memang hebat-hebat. Ya, Yusfida punya gang memang hebat. Ya. Syukran sekarang ni pengarah Plan Malaysia Projek Selatan, Johor, PP. Zamri pengarah projek zon tengah. Plan Malaysia. Ya, Sakura sekarang ni vice chairman dekat Iskandar. Dia very analytical. Dia tengok dia tahu. Tapi yang biasa-biasa ni, ya, biasa-biasa lah. Jadi kita lecturer pun kadang buat ni, tengok kita tak boleh betulkan dia lagi. Zaman itu dah berlepas. Ya. Jadi benda macam ni lah, silap. Ya, silap buat calculation dan sebagainya kan. So dalam konteks yang macam saya kata tadi kan, you buat SWOT. Yang mana kita letakkan dia sebagai weaknesses, kelemahan. Ya, kelemahan ini maknanya masalah. Ya, yang apa yang you nampak tu semua adalah kelemahan. Ya. Threat apa dia threat? Threat ni adalah sesuatu, threat ini dia bukan kelemahan tetapi sesuatu yang mungkin kalau kita tak ambil kira benda ni, dia boleh mengancam perkara itu, threats. Ya, contohnya macam berlakunya pembangunan, macam saya kata tadi contoh ya, di Tampin itu bersebelahan dengan dia tu ada dibangunkan kawasan industri impact tinggi dan sebagainya bersebelahan dia. Dia memberi ancaman tu. Ancaman di mana mewujudkan out migration, orang akan berlaku di situ. Ya, ataupun program aquaculture berskala besar. Ya, dia nak mencadangkan dekat Tampin itu satu program aquaculture berskala besar. Ya, di situ menggunakan teknologi tinggi dan sebagainya. Okey, kita nampak dia sebagai potensi. Ya, mungkin dari segi potensi menunjuk peluang pekerjaan, mungkin dia boleh menjadi growth injector, ya, boleh menjadi daya untuk memulakan pertumbuhan. You nampak positifnya kat situ. Tapi sebenarnya memberi ancaman threats, mungkin kewujudan itu dia boleh mencemarkan ya sumber air dan sebagainya. So maknanya ada ancaman sesuatu perkara tu. Jadi makna apa yang you kaji, data-data tu semua, you boleh jangka tak apa kemungkinan-kemungkinan buruk yang berlaku. Itu adalah threats. Ya, kalau tak ada. Jangan you fikir tak ada threats maka SWOT aku gagal. Tak ada. Kalau dia tak ada threat, tak ada threats. Ya, maknanya you cuma dapat cari SWOT je. Ya, T tu tak boleh cari SWOT je. Ya, tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul setiap apa yang you kaji, dia ada threats dia. Dia mesti ada ancaman. Ya, apa data kemungkinan yang dibuat, ya, penemuan-penemuan itu kadang-kadang boleh mewujudkan kalau bukan ancaman dalam sektor you, dia memberi ancaman kepada sektor lain. Sebab tu dia duduk dalam satu kluster. Ya, maknanya kalau pertanian komersial, ya, industri pelancongan, dia duduk dalam satu kluster. Kadang-kadang you nampak dia ni strength dalam sektor pertanian, tapi dia menjadi threats kepada sektor pelancongan. Ya. Kadang-kadang dia menjadi strength kepada sektor komersial, ya. Tetapi dia menjadi weaknesses kepada sektor pelancongan. Sebab tu dia duduk satu kluster ni supaya dia duduk bersidang. Ya, 4 sektor ni dia berbincang, duduk dalam kluster ekonomi ni, kenal pasti. Ya, dia punya strength, weaknesses, opportunities and threats itu.
Begitulah dia sebenarnya. Kalau dalam proses itu, bila kita mencari SWOT ini, kita buat individual dalam sektor kita. Tapi bila kita nak pergi ke cadangan nanti, ya, kita gabungkan dia menjadi isu strategik untuk kluster itu. Ya, dalam kluster tu dia dah tak ada sektoral dah. Mana isu strategik bagi kluster tu dia menggabungkan kepada penemuan-penemuan SWOT daripada beberapa sektor. Ya. Jadi perkara-perkara ni melalui proses lah, ya. Nanti bila you biasa kerap, tahu je yang mana strength, yang mana weaknesses, yang mana opportunities, you akan tahu benda tu. Kalau kita biasa buat dan sebagainya, ya. Mungkin ini baru pengenalan, ya. Saya tak tahulah sebelum ni you buat kajian pusat bandar, kalau you menggunakan kaedah ni, you dah pernah buat, ya. You dah pernah buat benda ni. Tapi dia melalui kekerapan kita buat tu, nanti dalam structure plan nanti kita perkenalkan kaedah lain, ya, DeepSys, ya, satu kaedah lain pula. Itu kaedah yang agak baru jugalah, ya. Okey. Nanti saya akan cuba cari, saya ada beberapa LASP, ya, presentation punya slide lah, ya, macam mana dia ringkaskan penemuan-penemuan tu. You tengok macam mana kandungan dia. Presentation LSP ni dia biasa 2 jam je, ya, dia dah combine semua 2 jam je. Mungkin you boleh tengok macam mana cara dia menyusun, ya, maklumat dan juga slide yang dia buat dalam bentuk infografik. Dia tak ada ayat-ayat lah, infografik ayat sikit je, ya. Okay. Alright. Ada soalan lain? Satu lagi saya sebab saya terlupa, itu ada juga yang bertanya pada awal dulu tentang selain pada SWOT nak buat betul kan TOWS. Macam mana? Dah baca macam mana hasilkan tu? Macam mana you gabungkan antara threat, macam mana you lihat bagaimana satu peluang tu, apa ancaman dia, dan bagaimana you tengok dari segi kekuatan tu, apa strategi yang you boleh buat untuk manipulate and boost dia kekuatan tu. Dan kalau dari segi weakness pula, kelemahan tu, macam mana, apa strategi untuk overcome ni. Simple je juga tu. You akan buat ke yang tu? Tu ni pun satu kaedah yang menarik sebenarnya kalau you nak explore selain pada tadi SWOT tadi. Kan dia gabungkan antara threat dengan opportunity. Dia tengok peluang-peluang yang ada, yang you dah senaraikan peluang dalam SWOT you dah senaraikan peluang kan. You dah senaraikan peluang yang ada. Jadi you tengok apa ancaman-ancaman bagi setiap peluang tersebut. You kena pasti. Itu satu bentuk analisis yang menarik kalau kamu nak, untuk kamu, because dari situ kamu akan membantu juga untuk you punya cadangan awal. Sama juga, dan you tengok you punya kekuatan, tengok apa strategi yang you boleh gunakan, strategi awal lah. Nanti you akan buat detail itu dalam final report. Tapi pada peringkat ni kamu boleh tengok apa strategi awal yang boleh you buat bagi membantu kekuatan yang ada di daerah tampil ni. Sama juga dengan kelemahan. Tengok apa kelemahan yang ada di daerah tampil, apa strategi untuk overcome kelemahan tersebut. Itu tu lah. Macam tadi, bila kamu buat SWOT, kamu akan nampak dia punya peluang, peluang dan isu, untuk tengok isu dan masalah tadi. Kamu boleh tengok berdasarkan kekuatan dan juga peluang opportunity, dan kamu lihat dari segi threat dan weaknesses. Itu dia punya isu dia punya masalah dia. Itu untuk yang SWOT. Untuk tu, di satu aspek lain yang you boleh buat, yang mana itu akan membantu you cadangan awal. Kalau you buat, kalau you go into this one. Kemudian tengok contoh macam mana tu, macam mana buat SWOT dan tu ni dalam report yang sebelum ni, yang kita telah bagi macam tu Mu'alim. Tak ada. Prof, kita dan seperti kita take a break. Apa kata kalau pukul 11 nanti kita sambung balik, kita bincang dalam term of reference, dalam LPK.
dalam LPK analisis apa yang dia dah analyse, produk panjang semasa. So dia ada penemuan, dia ada ni, jadi maknanya yang ini diambil daripada ni lah. Apa dalam skop kajian dulu, apa yang dia nak analyse, lepas tu apa yang dia jumpa, lepas tu apa dia punya masalah yang dia ketemukan, lepas tu apa cadangan awal dia. Jadi dia standardizkan semua itu. So dia buat, daripada isu masalah ni 1, 2, 3 ni, dia buat ni lah, kurang promosi, daya tarikan, ni menjadi dia punya tadi lah. Lepas tu cadangan awal dia begini je. Ini LASP ni dia akhirnya setiap sektor ni kena ada begini. Tapi seelok-eloknya you jangan asing SWOT tadi. SWOT tadi biar dia duduk dalam sektor ni, dia duduk sebelum kepada yang ini. Maknanya sebelum you pergi kepada sini, you kena ada SWOT tu dia duduk di sini. 11.4 ni patut SWOT, baru 11.5 ni baru analisis ni. You ringkaskan daripada SWOT itu, mana potensi, mana isu, you boleh buat 2 kolom. You buat satu ni senarai masalah, lepas tu yang ni satu lagi senarai potensi, lepas tu baru buat cadangan awal. Lebih baik begitu, berbanding daripada you combine isu dan masalah ni. Apa guna you buat SWOT kalau you tak ambil maklum kepada perkara itu? Jadi sepatutnya begitu. Okey, ini kita tengok pada penduduk. Okey, ni dia punya penemuan dia. Okey, penduduk. Ni dia punya analisis. Analisis ni macam saya kata tadi dalam dia punya LPK tu. Apa yang dia nak analyse. So apa yang dia jumpa, dia ringkaskan penemuan itu dalam penemuan ini, lepas tu dia ambil isu masalah, yang ini sepatutnya pecah 2. Satu adalah potensi, masalah, satu adalah potensi. Ataupun isu, satu lagi potensi. Kena ada. Lepas tu baru cadangan awal. Kalau tidak you buat senarai macam ni, tanpa tulis balik potensi, penat you buat SWOT. Tak betul, dia punya flow dia tak betul. Saya cadangkan begitu. You fikirlah. You buat satu lagi kolom, dia buat senarai isu, lepas tu senarai potensi. Lepas tu baru cadangan awal. Yang ini adalah you punya penemuan. Daripada you punya daripada analisis, you ringkaskan penemuan. Ini adalah perkara-perkara penting yang dikaji, lepas tu dia penemuan dia, lepas tu senarai isu dan juga potensi, lepas tu cadangan awal. You buat cara begitu. Okey, jadi kalau kita tengok ini penemuan daripada sektor apa tadi? Ekonomi ini sektor. Okey, ini dia punya cadangan awal dia, tumpuan kepada peternakan, jenis tukar jenis tanaman kontan, pakagekan produk sedia ada menarik pelancong, insentif perindustrian, pusat pengumpulan pengenalan produk. Ini dia buat ini, cadangan-cadangan ni pun dia sebenarnya inline dengan sektoral punya cadangan lah. Okey. Kemudian kita tengok dia punya SWOT untuk tema 1. Tema 1 ni SWOT untuk fizikal. SWOT-nya duduk di sini. Duduk di sini. Lepas sektor-sektor tu dia combinekan SWOT itu. Dia jadi redundant lah. Sepatutnya ini kena cerita dulu. Baru boleh pergi kepada cadangan awal. You tak ceritakan benda ni, you pergi cadangan awal. Tak betul. Flow dia tak betul report ni. Tapi saya tunjukkan apa yang orang buat. Tak semestinya betul, kita kena perbetulkan balik. Jadi ini ada kekuatan untuk fizikal, kekuatan kesediaan tanah, untuk pembangunan atau pertanian yang luas. Maknanya dia melihat benda itu sebagai kekuatan. Tampilnya ada banyak lagi tanah. Tanah-tanah untuk aktiviti pertanian, untuk development, ada banyak tanah. Of course, kekuatan ini dia datang daripada dia punya analisis, dia tak boleh terus keluar benda ni. Dia buat dia buat MCDM. Multi criteria decision making, dia buat layers. Kalau dulu masa zaman saya mengajar Dr. Shikin dulu, kita panggil potential surface analysis ataupun sieving map. Kita nak identify tanah yang sesuai untuk pembangunan. Dia jumpa banyak lagi tanah yang sesuai untuk pembangunan. So dia datangkan kepada kekuatan. Jadi kelemahan dia apa? Banyak tanah terbiar yang berpotensi tapi tak dibangunkan. Itu kelemahan dia. Banyak tanah terbiar. Tanah kosong lah maksud dia tapi tak dibangunkan. So that one sebagai kelemahan.
Ya, peluang dia apa? Dia nampak pusat feedlot nasional dan juga stesen lama kereta api boleh dibangunkan untuk menjadi growth generator. Dia nampak tu sebagai opportunities. Ya. Apa ancaman dia? Dia nampak pembangunan terhad akibat sektor tanah adat. Ya, tanah adat ni menjadi ancaman. Ya, sebab sukar sebenarnya untuk membangunkan tanah adat. Sebab tanah adat ni dia lembaga tanah adat, ya. Dia ada dalam lembaga tanah adat ni, dia lain daripada kanun tanah negara, ya. Negeri Sembilan ni tanah adat ni dia ada satu lembaga, ya. Jadi kalau nak bangunkan kena setiap pemilik itu kena bersetuju. Kalau dalam kanun tanah negara tu pun sama juga sebenarnya, tapi dia taklah sedetail kepada lembaga tanah adat, ya. Kadang-kadang dalam kanun tanah negara boleh lantik seorang pentadbir tanah, ya. Kalau ada 10 pemilik, dia lantik seorang pentadbir tanah. Pentadbir tanah buat keputusan tu dah mewakili. Tapi dalam tanah adat tak boleh. Dia nampak tu sebagai ancaman. Ya, begitu juga dengan alam sekitar, ya, seperti yang ditunjuk ni, ya. Saya tak mau bacalah, ya. Ini contoh macam mana dia buat. Ya, lepas tu perhubungan, ya, perhubungan pun dia ada, dia punya kekuatan dia. Dia perhubungan alam sekitar, infrastruktur dia duduk bawah tema 1. Ya, dalam perancangan fizikal. Tapi dalam kita punya dia duduk bawah komuniti sejahtera, ya. Ini tak apa, ya, dia ikut pada kajian lah, ya, dia nak letak dekat mana, tak jadi masalah. Ya, jangan risau tentang nak duduk dekat mana, ya. Okey, ini contoh untuk inilah, ya. Ada berapa soalan? Ya, untuk SWOT ni, ya. Saya dah bagi dia SWOT tema 4. Tema 4 ni apa? Tema 4 ni untuk urus takbir, ya. Ni SWOT dia. Kekuatan dia seperti ni, dia nampak ni, ya. Pencapaian majlis takbir menjadikan pemantauan orang infrastruktur yang mula asas kepada penduduk. Dia makna tampil ni mempunyai kekuatan dari segi mencapai banyak benda lah yang dia bagus, ya. Kemudian nilai teras, ya, dah ada, dia dah design, ya, nilai-nilai bekerja, nilai-nilai organisasi, visi, misi dan sebagainya. Itu kekuatan yang dia nampak. Ya, kelemahan dia perbelanjaan tahunan perlu dikawal, ya. Dia ada defisit, ya. Kurang pelaksanaan program komuniti yang dia nampak tu kelemahan dia. Okay? Peluang dia apa? Peluang dia penstrukturan semula, penaikan taraf dan sebagainya. Ya? Ancaman perbelanjaan yang projek yang tak dikawal, ya, boleh menyebabkan kemerosotan. Ya? Itu amalan yang berlaku sekarang ni yang dia lihat sebagai ancaman. Okey, ini daripada kajian lah. Bila kita kaji, kita jumpa benda ni lah. Ya? Bukan benda-benda yang kita tulis. Ya? Ini semua berdasarkan pada fakta, data, maklumat yang dikumpul, ya, daripada kita punya analisis. So this is SWOT, ya. Kemudian yang saya share tadi, dia punya penghujung itu macam mana nak dia come out dengan dia punya dia punya penemuan. Dia ada isu dan juga masalah. Saya tak setuju dengan itu. You kena buat apa dia punya potensi, apa dia punya isu. Ya, daripada SWOT itu you combinekan apa nak jadi potensi, you combinekan apa nak menjadi isu, lepas tu baru cadangan am. You boleh ambil contoh ini. Okey, jadi sebelum saya pergi kepada konsep, ada apa-apa ni? Soalan? Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada setakat ni, Doktor. Tak ada. Nak tanya tapi tak ada setakat ini. Okey, nak tanya siapa orang lain? Siapa dia? Okey. Tak boleh. Ya. Kita ni macam kita buat analisis lah, sama juga. Kemudian student ni banyak dalam penyediaan research, ya, planning research, thesis, ya. Tiba-tiba keluar dalam analisis hasil dia benda-benda yang tak ada data, tak ada maklumat, tak ada dibuat analisis, tiba-tiba dia keluar je menjadi isu. Dia kayangan. Jadi masalah. Dia kayangan ni. Mana dia dapat benda tu tiba-tiba dia keluar? Dia tak analyse benda tu. Ya, macam mana boleh keluar jumpa benda itu? Kan? Itu jadi dia mungkin dia ambil daripada tempat lain. Salah lah tu. Ataupun ada setengah keadaannya, isu masalah tu, betul. Ya, daripada data, daripada maklumat dia dah kaji, dia jumpa potensi dia jadi masalah, ya.
Tapi bila buat cadangan, keluar satu benda yang tak ada dia analisis tu, dia keluar jadikan cadangan. Macam mana datang benda itu? Ini juga satu yang salah. Ya, dia kaji benda lain, keluar tiba-tiba cadangan benda lain. Gitu. Mana datang cadangan ini? Apa asas yang digunakan untuk mengeluarkan cadangan itu bila dia tak ada data? Ya, jadi maknanya kita ni harus terletak di dalam ruang lingkup skop kajian kita itu. Ya, kalau itu kita punya skop kajian, data itu yang kita analyse, ya, maknanya penemuan isu dan masalah sekitar kepada dasar itu. Ya, dan cadangan juga harus menjurus kepada apa yang kita temu dalam ruang lingkup kajian itu. Dia tak boleh datang benda lain pula, ya, yang menjadi cadangan. Tak boleh. Okey? Soalan lain ada? Dia dalam kita nak menganalisis ini, selagi mana dalam konteks guna tanah itu, walaupun ianya menyebut tentang pertanian, walaupun menyebutkan tentang industri komersial, tak jadi masalah. Ya, saya ada kata tak boleh. Yang kata tak boleh tu, you kaji tentang produktiviti pertanian. Guna tanah you kaji, nak cerita pasal produktiviti pertanian. You nak kaji tentang keadaan bangunan komersial, ya, berapa bangunan 2 tingkat, 3 tingkat. Mungkin itu boleh. Ya. Orang komersial dia tak kaji tentang bentuk bangunan. Ya. Fizikal bangunan buruk ke baik, orang komersial tak kaji. You kaji. Boleh. Ya. Tapi komersial dah tak kaji benda tu. Jangan komersial dah kaji betul dalam skop dia tentang ciri-ciri fizikal bangunan. You pun buat ciri-ciri fizikal bangunan. Jadi redundant. Benda itu, maklumat tu boleh digunakan bersama. Ya, dia dah ketemukan benda tu dalam senarai masalah dan sebagainya. You ni lah. Ya. Okey, jadi maknanya kalau you nak menyentuh tentang pertanian, you boleh sentuh tentang guna tanah pertanian, keluasan kawasan pertanian, itu boleh lah. Ya, boleh begitu. Okey. Ada lagi soalan lain? Doktor, saya nak tanya. Okey, bagaimana pendapat doktor kalau SWOT analysis ni dia ada, contohnya macam dia ada internal dan external. Kiranya macam internal ni dia kaji daerah Tampin je, tapi external dia boleh kaji luar Tampin sekali. Kita tak payah nak asingkan. Jangan buat benda tu complicated. Ya, kalau benda tu dia SWOT, ya, strength, weaknesses, sama ada dia internal ke external, you masukkan dalam kelompok itu je. Okay. Tak payah nanti nak asingkan, nanti kan dah diasingkan external internal kan nak asing pula yang berkaitan dengan organisasi, yang berkaitan dengan manusia. Itu dah you buat macam problem analysis pula. Yalah, kalau kita nak buat boleh. You belajar tentang problem roots analysis kan, mencari masalah tu berasal daripada dia punya root, dia nak pecahkan gitu. Lagi complicated lah kan. Boleh buat. Bila kita identify problem tu, kita senarai apa punca-punca kepada tu kan, problem tree, ya, problem tree analysis apa semua. Kalau nak buat boleh buat, tapi kita standardize lah, jangan susahkan ni lah. Kalau kita buat subjek laporan subjek, bukan boleh. Tapi kalau such a plan ni sebab dia combinations of several sectors, you boleh buat secara umum macam tu. Ya. Okay doktor, thank you. Okay. Syed Zamrin, saya serahkan kepada you. Kalau ada apa-apa nak tambah, saya ada nak buat phone call kejap. Okay. Alright. So, itu untuk... Ada persoalan tentang TOR pula. You nak akan buat TOR tak? TOWS. Ada tak? So, you nak try buat SWOT dulu? So, you nak buat yang mana? Kalau Linus, kita orang buat SWOT dulu. Kalau sektor lain tak pastilah. Okay, sekarang SWOT semua clear So far clear. Okay. Cara penulisan, okay.
cara macam mana nak agihkan SWOT semua tu dah clear kan? So sebab yang penting bila you buat SWOT tu nanti, bila you listkan all your strength, weakness, opportunity and threat tu, then the next one yang penting adalah untuk how you digest the information from SWOT untuk menjadi satu peluang dan peluang dan untuk you translate benda tu nanti ke cadangan awal. Sebab daripada SWOT tu nanti you akan determine apa perkara yang you perlu improve, apa perlu yang perkara-perkara yang you perlu tangani due to masalah dan sebagainya. Itulah yang akan jadi asas kepada you cadangan awal. You kena ingat tu, itu sebenarnya ultimate aim you. Bila you dah kena pasti peluang dan potensi tu nanti daripada SWOT tu, you dah tahu okay, ini kekuatan dia, ini kelemahan dia bagi sektor berkaitan ditampil. Ini peluang-peluang yang ada yang you boleh highlightkan bagi the next. Peluang-peluang ni, peluang dan sangat benda-benda penting untuk you, because peluang ni akan nampak for the next 20-30 years ni, apa ruang-ruang yang di arah tampil ni kita boleh explore, kita boleh kata apa, new things yang kita boleh introduce dekat tampil. Ni dekat peluang ni penting. Dan ancaman ni pun sama. O dengan T ni, ancaman dengan threat ni ada something yang memerlukan you sedikit ada future thinking tau. Untuk you tengok peluang, apa peluang-peluang yang mungkin kita boleh explore berdasarkan data-data semasa untuk yang kita boleh explore bagi future punya improvement, future punya development. Dan dari segi threat pula, daripada data-data semasa yang ada, apa you expect? Mana contoh daripada data semasa you dapati, contoh you nak bangunkan satu pusat komersial baru contohnya di daerah Tampin. Threat ni contoh you nampak sepadan Tampin pun you mungkin berdasarkan data you dapati pun ada satu massive, satu bangunan komersial baru juga yang besar. Itu mungkin macam mana takut nanti you buat akan bila dengan ada dari segi sepadan pun ada juga pembangunan yang sama, karakter yang sama, itu mungkin ancaman juga. Mana something yang you boleh anticipate apa yang orang lain buat kat sebelah contohnya. Mana you have to have that kind of information. Yang mana benda tu kena datang from analysis lah. Tapi kalau tak ada analysis, you tak boleh lah pandai-pandai buat. But they have to come from analysis. Contoh bangunan yang you nak buat tapi orang lain pun buat juga. Itu contoh threat. Takut nanti orang akan pergi ke sana instead of pergi tempat you. Itu something you boleh kena sebagai threat. Tapi peluang pula mungkin you punya bangunan tu ada konsep tertentu, konsep yang unik. Orang lain tu mungkin biasa-biasa. Itu you punya peluang, so you boleh expose. You boleh marketkan ke peringkat lebih besar lagi, mana orang ni dia punya bangunan dia walaupun komersial tapi komersial yang biasa. You komersial yang ada fokus, agropolis based commercial contohnya. Itu peluang. Jadi nanti you kena ada sikit future thinking. Dari situlah bila you dapat dan you translate dalam cadangan awal nanti. Cadangan awal, kalau kekuatan apa you boleh buat dengan kekuatan tu, kalau kelemahan apa you kena buat dengan kelemahan tu. Okay, dan peluang dengan ancaman tadi apa you boleh tap dengan peluang dan apa you have to langkah-langkah precaution, langkah-langkah yang you boleh usahakan supaya ancaman tu dapat you atasi. So itu kaitannya tau. Macam Prof tunjuk tadi, mana not just about the SWOT itself, but the interpretation to peluang dan potensi dan ke cadangan awal tu sangat penting. Jadi sequence tu. That's why dalam kluster masing-masing, saya harapkan bila you nak buat SWOT ni, you work together tau. Masing-masing dalam kluster tu, ataupun kalau you rasa you nak besar sikit dua kluster berbincang pun tak ada masalah. Setiap perbincangan ni boleh dibuat bersama-sama because kita nak dapat idea kan. Okay, kita tunjuk kita punya SWOT. Okay, kita cuba digest daripada SWOT tu dia punya peluang potensi dan kita translate ke cadangan awal. Buat bersama, jangan dalam sektor itu sebab benda ni kadang-kadang dia memerlukan pandangan dan perspektif yang luar, orang luar. Betul, saya setuju. Kerana orang luar dia nampak tau, mungkin you dalam sektor you mungkin rasa macam tu biasa-biasa je. SWOT ni macam maklumat tu biasa tapi
orang lain nampak, ini menarik ni kalau kita boleh cadangkan something, benda yang orang luar nampak. So that's why you have to do in group. Sesudah Encik Zamrin pas kelas macam ni kami buat yang kerja pun buat kerja berkumpulan tau. Macam kadang-kadang saya ada buat kerja berkumpulan dengan lecturer lain. So macam Cik Zamrin cakap, buat betulnya satu kluster tu you discuss kalau satu kluster mungkin dia sikit tak ramai kan, so mungkin lebih senang lah you nak discuss. So you buat satu Gmeet discussion SWOT tu pada masa tu terus tulis. So masa tu nanti tak akan ada overlap. Kita dapat elak overlap. So pasal semua sektor terlibat SWOT tu. Kaedah yang memang efisien. Cara macam tu untuk selesaikan kerja berkumpulan. Buat masing-masing and then combine, tak. Benda tu tak berjadi. Better you jumpa, buat Gmeet, discuss terus. Saya rasa tu cara yang okey. Betul kalau kamu buat betul-betul kalau Is boleh have time. Kalau buat betul-betul fokus 2-3 jam siap. Ya, betul. Semua betul sektor siap. Daripada kamu duduk seorang-seorang, idea tak masuk. Kan? Tak masuk. Buat sekali. Buat start satu-satu, satu sektor one by. So bila you buat that, you boleh tadi dah ada. Macam tu kan. Okay? So itu SWOT So macam SWOT you buat sampai cadangan awal. Okay? Ada soalan? Sebelum kita teruskan dengan Prof untuk konsep dan strategi saja. Ada soalan? Clear SWOT? Boleh Ada? Any question about SWOT? Belum kita masuk ke konsep ni. Okay? Right, ada Prof? Boleh? Okey, Encik Zamrin boleh dengar? Okay, boleh. Boleh dengar? Boleh dengar, jelas. Alright. Okey, saya nak kongsikan macam mana dia buat konsep lah. Tapi kalau boleh nampak, kalau kita pergi kepada contoh yang kita bagi iaitu Mu'allim dengan Kriyan. Kita ada share Kriyan kat dia orang ni, Mu'allim. Dia simple lah, dia punya macam mana dia buat konsep tu dia simple. Tapi yang ini dia lebih ialah masing-masing ikut kepada main con lah, dia punya macam mana dia nak buat itu. Dia agak detail sikit lah yang ini. Tapi terpulang lah, kalau you nak buat macam ni pun boleh. You nak buat ikut style Mu'allim dengan Kriyan pun boleh, tak ada masalah. Macam mana dia buat plan konsep dan juga strategi pembangunannya. Okey. Jadi yang pertama dia dalam konsep ni, dia ada dia punya kluster pembangunan utama dia. Kluster pembangunan utama tu apa dia punya fokus-fokus lah yang dia nak jadikan dia sebagai konsep. Pembangunan konsep dan strategi dibentuk berdasarkan cadangan yang bersesuaian dengan kluster pembangunan utama. Jadi dia ada buat 4 kluster. Spatial mampan, economic vibrant, pelancongan ekonomi hijau dan warisan, pengekalan kesas dan juga pertanian. Jadi you kena faham dalam tampil ini, satu tadi dia panggil tema tu. Tema ni maknanya dia kelompok-kelompok sektor tu dia bawah tema. Tema guna tanah, tema ekonomi, tema pengurusan, itu ikut tema. Tapi bila dia pergi kepada nak buat konsep dan juga strategi ni, dia perkenalkan kluster. Tapi kita dalam kluster, dalam kita punya kaedah you buat kita punya kajian, kita dah panggil kluster. Kluster tu maknanya adalah kelompok sektor yang berkaitan antara satu sama lain. Tapi dalam yang ini, kluster tu dia panggil penekanan konsep. Maknanya kalau kita nak kata konsep dia ni menekankan kepada empat komponen. Sebelum dia develop konsep ini ada 4 komponen yang dia nak ketengahkan dalam konsep itu, iaitu spatial mampan, economic vibrant, pelancongan hijau, warisan, pengekalan kesas dan juga pertanian.
Okey, ini cara dia lah, ya. Tapi kesemua empat tadi tu, ya, dia adunkan keempat itu untuk membentuk wawasan, misi, matlamat, tema kajian dan juga strategi pembangunan. Apa dia punya strategi? Okey. Jadi dia ini melalui satu siri perbincangan, ya, dan juga beberapa siri pembentangan, ya, dengan majlis, ya, dengan Plan Malaysia, dengan stakeholders, ya, dalam nak memantapkan hati ni, maka dia bersetujulah, ya. Sebelum dia ni dia ada macam-macam cadangan, ya. Tapi akhirnya dia bersetuju tampil sebagai daerah agropolis yang membangun dan mampan. Ya, maknanya dia fokus kepada agropolis. Ya, sebab dia nampak tampil ini dari segi land use-nya, dari segi ekonomi aktivitinya, ya, dari segi sektor pertanian, ya. Maknanya dalam ini saya sebenarnya yang buat sektor pertanian ni, saya pun main peranan untuk convince, ya, ahli-ahli mesyuarat itu tentang pentingnya pertanian ini. Ya, saya berjayalah, menggagalkan orang lain pun dia berusaha nak mengketengahkan. Ada yang kata nak jadi bandar pintar, ada nak kata bandar bandar industri berasaskan sumber dan sebagainya, ya. Jadi masing-masing bagi pandangan dan sebagainya, ya. Maka akhirnya dia bersetuju, ya, untuk menjadi agropolis, ya, wawasan dia tu, ya. Tapi you tengok nanti kemudian, ya, wawasan itu, lepas tu pergi ke misi ni tak ada pun tak apa, ya. Misi ni tak ada pun tak apa. Misi ni lebih kepada organisation punya hala tuju, ya, organisasi, ya, perkhidmatan, menyediakan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti, ya. Lebih kepada sektor yang kluster kelima tadi, ya, dia yang menggubal misi, ya. Dia nak menjadi satu perbandaran yang cekap, berkualiti, memastikan kehidupan rakyat selesa sejahtera menjelang tahun 2020, ya. Dia nanti majlis daerah tampil ini, dia akan meletakkan misi ini menjadi dia punya tema lah, ya. Dalam mana-mana penulisan majlis, dalam dia punya website dan sebagainya. Apa misi dia? Oh, misi dia menjadikan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti. Ya, dia akan jadikan ini. Tapi dia masukkan dalam local plan ni juga, ya, misi dia tu. Ya, tapi yang penting dia vision tu, dia punya wawasan itu, ya. Lepas tu baru dia buat matlamat pembangunan. Ya, ni yang paling penting sekali sebenarnya, matlamat pembangunan, ya. Jadi matlamat pembangunan ni dia cuba menterjemahkan wawasan itu disokong oleh sektor-sektor lain. Ya, sektor-sektor lain bagi dia punya statement hala tuju dia. Lepas tu dia combine, maka jadilah hayat begitu. Ya, menjadikan Tampin sebagai daerah agropolis, ya, ini disebut dalam wawasan, ya, menekankan kepada pembangunan pelancongan. Jadi maknanya masuk kat situ, ya, ada elemen pelancongan yang perlu, warisan sejarah, pendidikan dan keagamaan, ya, serta persekitaran bandar yang mampan. Jadi maknanya dia dah very inklusif, ya, very inklusif. Dia masukkan elemen pelancongan, ya. Warisan sejarah ni actually pelancongan juga, tapi saya tak tahu kenapa dia nak juga tulis, ya. Sepatutnya pembangunan pelancongan berkonsepkan warisan, ya, dia begitu, tapi pelancongan koma. Warisan sejarah koma, seolah-olah macam pelancongan dengan warisan sejarah tu dua benda yang tak berkait. Sebenarnya dia berkait, ya, tak perlu nak tulis dua-dua sekali. Ya, pendidikan, itu okey. Ya, sebab kat situ ada juga UiTM katanya. Ada UiTM ke di Tampin? Tampin tak ada. Tak ada, tak tahu kenapa dia letakkan pendidikan, dan keagamaan. Ya, ini kadang-kadang dia input daripada ahli majlis, ya. Dia suruh masukkan keagamaan dan sebagainya, ya. Persekitaran bandar yang mampan itu dia mencakupi kepada pengangkutan, ya, landscape, urban design dan sebagainya lah, ya. Jadi dekat sini dia tak masuk, ya. Elemen industri tak ada, elemen komersial tak ada. Apa nak jadi dengan komersial? Apa nak jadi dengan industri? Dia tak masuk kat situ, ya. Jadi you fikirlah, ya, you jangan ikut ini, ya. Ini saya dah biasa dah ni. Kalau sama dengan ini saya tahulah you tiru, ya. Jadi you kena fikir something different, ya, daripada orang ni, based on information, ya, analysis, findings, ya, yang you dapat, you come out with your own matlamat pembangunan, ya. Okey. Lepas tu dia tema kajian, ya. Tema kajian ni sebenarnya dia ikut dia punya kluster tadi, ya. Kalau dalam tu dia panggil tema, kalau kita panggil kluster.
So maknanya setiap satu kluster tu dia bagikan satu statement. Ini yang saya kata tadi. Ya, maknanya kalau orang yang buat sektor fizikal guna tanah, dia sekali dengan alam sekitar, dia sekali dengan penduduk. So apa dia punya statement dia? Ya, tema dia apa? Jadi kena buat satu tema lah. Contohnya macam ni, dia fizikal guna tanah, dia sekali dengan pengangkutan, sekali dengan alam sekitar tadi. Dalam tu dia perancangan guna tanah mampan. Ya, dia masukkan sekali pengangkutan itu bawah guna tanah. Ya. Tuan, besarkan sikit tuan. Mata kurang jelas. Besarkan sikit, zoom sikit. Besarkan sikit. Nak tengok dia punya tema kajian tu. Okey. Yes, terima kasih Cun. Okey, jadi perancangan ni dia ikut tadi dia punya cluster tadi, ya. Make sure your themes, ya, you punya statement dia mencakupi kepada sektor-sektor dalam itu. Ya, kalau sektor tu ada penduduk, ada wilayah, ada guna tanah dan sebagainya, ayat itu, ya, biar dia simple. Ya, simple tapi dia mencakupi kepada ni. Guna tanah mampan. Guna tanah mampan tu dia dah masuk sekali dalam sekitar dalam itu, pengangkutan dalam itu, utility dalam itu. Ya, ekonomi berdaya maju. Ya, pengukuhan ekonomi berdaya maju. So maknanya pertanian kat situ, komersial kat situ, industri kat situ, pelancongan kat situ. Ya, sosial sejahtera dalam kehidupan, residential dia bagus, rural settlement dia bagus, ya, kemudahan masyarakat dia bagus. Ya, maknanya statement tu. Saya buat Batang Padang. Ya, Batang Padang dia lagi mudah. Ya, berdaya maju. Mampan, itu je ayat dia. Ya. Berdaya maju, mampan, lagi apa ya? Pintar. Digunakan ayat-ayat itu je, dia tak ada ayat-ayat panjang. Dia tema ni tak boleh panjang. Ya, macam ni dah okey dah. Ya, jadi ni kena fikir. Okey, lepas daripada tema ni, ya, barulah you pergi kepada strategi pembangunan. Ya, strategi pembangunan ni apa sebenarnya yang you nak lakukan, ya? Nak lakukan mengikut tema-tema tadi. Ya, dia combine. So maknanya strategi pembangunan ni, the list of development strategies actually they come from various sectors. Ya, various sectors for each cluster. Ya, maknanya kalau dalam tanah itu, dalam tu ada beberapa sektor, dia punya strategi. Ya, ambil yang penting yang you boleh combine. Ya. Every sectors tu dia bincang dalam trust dia tu. Lepas tu dia tulis dia punya strategi tu, dia kena senaraikan kat sini. Okey, contoh dia macam guna tanah tadi. Ya. Ini pun ada satu yang kesilapan juga. Ya, sepatutnya bila tema kajian tu dah bagi tema, ya, dia punya ayat ni dia kena sama dengan tema, ya. Dia berbeza, ya. Ni pun kita tak boleh komen, ya, sebab dia dalam tim punya kerja dia buat macam ni. Dalam hati kita tak betul ni. Jangan, dia dah ada tema dia guna tanah mampan, tapi you panggil spatial mampan. Kenapa spatial mampan? Kan? Guna tanah mampan lah maknanya, ya. Ekonomi berdaya maju. Sepatutnya ekonomi berdaya maju lah. Kenapa ekonomi vibrant? Nak kan? Nampak book sikit tu tuan. Tak boleh. Dia sama lah. Maknanya bila you dah bagi tema begitu, maknanya kalau you sesuai, seronok dengan perkataan vibrant, ekonomi vibrant lah. Jangan guna pengukuhan ekonomi berdaya maju, lepas tu you buat strategi dia ekonomi vibrant. Actually, yang ayat atas ni, spatial mampan, ekonomi vibrant, social sejahtera, ini still tema. Strategi tu yang list dalam ini ni. Yang ada 6, ada 4, ada 5, ada 4 ni. These are the strategies. Ya, bukan yang ini dia punya tema tadi. Tapi perkataan tema tu berbeza. Ya, tema kajian lain, dalam strategi tema dia lain. Tak boleh. Sepatutnya tema yang sama. Okey, ni cerita macam mana you develop vision, dia punya wawasan, ya, aims, dia punya goal, ya, wawasan ni goal, ya, matlamat bangunan, tema, ya, lepas tu dia development strategies, ya. Kemudian daripada sini, ya, barulah you buat konsep. Tadi dia kata ada 4 tadi kan, spatial mampan kan. Jadi setiap satu tu dia try transfer kepada sesuatu yang bersifat spatial, ya, conceptual.
Ya, dia kata konsep spatial mampan, ya. Spatial mampan itu bagi setiap tema, dia ni develop bagi setiap tema tu dia ada dia punya apa nama? Konsep dia, ya. Sebelum dia combine kepada satu. Kalau you tengok Muallim tu dia terus tiba-tiba satu je. Ya, kalau tengok Kriyan tu dia terus satu, maknanya dia ni, ini maknanya the process tu. Dia nak menunjukkan setiap satu tema itu, ya, conceptually macam mana. Ni dari segi spatial, ya. Sebab spatial, kalau ikut spatial itu dia mencakupi kepada land use, mencakupi kepada transportation, mencakupi kepada alam sekitar. Ya, tapi yang ini dia lebih kepada hubungan lalu lintas. Ya, yang ini lalu lintas. Ya, dia tunjukkanlah ya, cadangan-cadangan jalan, sedia ada cadangan baru sebenarnya kalau ada, ya. Yang hijau ini, ya, ini cadangan barulah, ya. Connecting point between 2 points, ya. Yang warna orange ni existing, ya. Existing jalan sedia ada lah, tapi gemar, kod dan sebagainya, ya. Cadangan jalan ni dia ada 4 cadangan jalan, dia letak ni 1, 2, 3, 4. Ya, ini konseptual dia nak buat begini. Okey. Lepas tu dari segi dalam konsep spatial mampan ni juga dia cerita tentang hierarki, urban hierarki. Yang ini so based on apa nama your discussions, ya. Especially come from discussion findings from sektor yang buat regional framework itu, dia buat cadangan dia lah, ya. Jadi biasanya kita translate structure plan, ya. Dalam structure plan tu kalau yang highest in the hierarchy itu bandar tempatan, so maknanya you pergi bandar tempatan lah, unless from your study tu, ya, you katakan bahawa bandar tempatan Gemas ini dia patutnya menjadi bandar yang lebih besar lagi, bukan lagi bandar tempatan. Ya, ada justifikasi yang membezakan cadangan itu dengan RSN, okey. Kalau tidak, just follow RSN, because dari segi hierarki itu, dari segi strategic planning dia, actually local planning ni dia menterjemahkan RSN. Ya, you tak boleh above RSN punya policy. Ya, so maknanya you menterjemah, so you terjemah lah. Kalau dia kata dia tak ada tempat bandar tempatan lah. Ya, so bandar tempatan, Felda, Pekan, Kampung. Ya, dia gagal kat sini untuk mengketengahkan, ya, PPD. Ya, sepatutnya kena ada satu lagi level kat situ, ya, Kampung itu PPD, ya, Bandar, Pekan, PPD. Dia ada satu lagi, dia saya tak tahu RSN Negeri Sembilan ni dia pakai bandar tempatan Pekan ke Kampung, saya tak pasti. Tapi kalau ikut kepada RSN biasa tu, dia ada bandar bandar apa nama dia panggil PPU, ya, PPK, PPU, PPK, lepas tu dia PPD. Ya, pusat perubatan utama, pusat perubatan kecil, PPD. Okey, jadi saya cadang jangan ikut ini. Ya, ini pun kadang-kadang ikut suka-suka je. Kena ikut RSN. Apa yang diguna? Kalau dia guna bandar tempatan Pekan, guna. Kalau dia guna pusat perubatan utama, guna PPU. Ya, sebab itu dah RSN. Ya, jangan guna perkataan sendiri yang berlawanan dengan RSN. Okey? Jadi dia bagi definisi dia. Ya, bandar yang memberi perkhidmatan perniagaan, pentadbiran, ya, kawasan bandar pekan pakai kumpulan, peluang pekan, kampung macam ni. Ya, saya tak setuju yang ini you sepatutnya guna term dalam RSN, lepas tu you kena masuk PPD sebagai satu lagi hierarki. Ya. Jadi orang yang buat perumahan dan juga tempatan desa ni you kena analyse, ya, apa nama PPD dalam RT 2020 dulu, sama ada dia masih perlu diteruskan ataupun you mengenal pasti daripada gugusan-gugusan kampung sedia ada yang mempunyai potensi untuk dinaik taraf menjadi PPD. Maka you kena senaraikan dalam hierarki ni. Ya, kampung-kampung apa yang perlu dikenal pasti dalam you punya sektor, bawa ke mari. Okey? Kemudian dari segi pembangunan mampan, ya, ini dia menunjukkan tentang kawasan-kawasan berpotensi untuk pembangunan dan juga zon-zon tumpuan pembangunan perlu berlaku. Ya, jadi dia tunjukkan dalam inilah, ya. Ini sebenarnya warna ni. Ya. Ni warna ni. Apa nama? Dia silap color ni rasanya. Ya, sepatutnya dia warna coklat dia ni. Ya, ini adalah zon had pembangunan. Okay. Jadi yang potensi itu dia kena pasti sebagai warna hijau. Yang kuning ni adalah di mana pembangunan itu harus ditumpukan untuk 2035.
Ya, dia identify dia punya, daripada sini sebenarnya nanti dia boleh kita kenal pasti perlu berlakunya concentrations of development, ataupun kita menggunakan konsep nukleus, ya, nukleus, ataupun kita developkan koridor. Ya, kalau dia berlaku sepanjang jalan itu mungkin kita akan developkan koridor dan sebagainya. Ini dia datang daripada orang yang buat fizikal, ya, dia identify kawasan-kawasan yang berpotensi untuk pembangunan. Ya, jadi dia contribute dalam plan konsep ini. Okey, lepas itu barulah alam sekitar pula. Ya, alam sekitar pun dia ada konseptual dia. Orang yang buat alam sekitar tu dia identify mana-mana kawasan yang sensitif. Ya, sungai, kawasan ekorimba, ya, kawasan-kawasan HSK yang tak boleh diusir. Ini pun actually daripada land use, kalau you buat MCDM, you identify halangan-halangan kesas, ya, HSK, kesas dan sebagainya. Dalam ni dia tak ada kawasan pertanian yang perlu diwarta, ya. Kalau kita buat kajian-kajian macam di Tumpat, di Kota Baru, Krian, dia ada kawasan jelapang makanan negara, dia duduk bawah kesas, ya, tahap 5 yang tak boleh kesas tahap 1 yang tak boleh nak develop. So kita tunjukkan sekali, yang Tampin ni dia tak ada. Ya, dia fokus kepada hutan dan juga kawasan empangan sebagai kawasan yang sensitif, ya, dia masukkan. Jadi dia ada plan konsep dia sendiri. Okey, lepas tu dari segi konsep ekonomi ni dia melihat kepada kawasan yang berpotensi untuk pembangunan dari segi pelancongan, dari segi ekonomi. Ya, dia tak nampak komersial, dia tak nampak industri. Ya, dia nampak agropolis tu, kawasan-kawasan yang agropolis ni dia datang dari sektor pertanian. Ya, sektor pertanian kita buatkan satu kluster, ya, di mana pertanian itu harus ditumpukan di kluster itu, ya. Lepas tu dia daripada ekonomi, mungkin ekonomi ni dia ambil komersial kat situ ataupun industri, ya, ekonomi itu, ya. Lepas tu pelancongan itu kawasan-kawasan di Bandar Tampin, Gemencir dan juga Gemas tu ada elemen-elemen yang diketengahkan, ya, dari segi aspek-aspek pelancongan. Ya, dia buat economic vibrant ni satu konsep, ya. Lepas tu barulah dia gabungkan. So maknanya saya nampak the methodology, the process of designing the conceptual, spatial conceptual untuk Tampin ni, dia very clear. Ya, dia very clear, dia proses tu one step to another step tu. Ya, dia maknanya dia jelas macam mana dia come out dengan konsep keseluruhan ni, compared to Muallim, Krian, ya. Dia tiba-tiba je dia terus keluarkan benda ni, ya. Jadi maknanya kalau kita nak pisahkan balik, kita tahu dari segi ekonomi macam mana konsep dia, dari segi communication macam mana, dari segi alam sekitar macam mana kita tahu, bila kita dia combine akan jadi sekali. Ya, itu yang dia ada D tu, ABCD tu actually from individual conceptual design tu dia combine dan dia become, ini dia punya keseluruhan konsep. So ciri-ciri konsep tu dia buatlah apa fokus dia. Actually yang ini dia combine daripada individual konsep itu. Ya, pertempatan dia ada dia punya karakteristik dia. Pembangunan mampan ada karakteristik dia. Alam sekitar ada karakteristik dia. Yeah, so those characteristics tu are combined together will become a characteristic of the overall concept. Okay, ini maknanya ini adalah konsep yang nak digunakan nanti bila you pergi kepada the next stage, ya, kita buat dia punya draft rancangan tempatan. So dia takkan lari daripada konsep ini. Ya, tak lagi daripada konsep ini. Okay, dibesarkan, maka dia tunjukkan beginilah. Yang tadi tu dia tunjuk, ya. Dia jelas, ya. Hierarki bandarnya, ya, dengan simbol-simbolnya. Lepas tu dia punya zon tumpuan ekonominya, ya. Dia tak ada koridor dalam ni. Dia pergi kepada individual towns itu sebagai nukleus, ya, untuk development. Okay, ini macam mana dia buat konsep lah. Saya rasa itu sajalah. Ini macam mana. So ini adalah strategi pembangunan. Ya, kalau you tengok dalam laporan itu, kalau ada banyak muka surat, beratus muka surat, lebih kurang dalam 10-15 muka surat dia actually explain
spatial development strategi bangunan ini. Yang lain tu adalah laporan analisis for each various sectors. Yang kata SP tu strategi bangunan tu ini je lah. Start daripada you punya matlamat, vision, wawasan, vision, strategi dan sebagainya, konsep dan sebagainya. Itu konsep utama untuk keseluruhan tampil. Okey, saya rasa saya dah jelaskan. Okay. So tuan, ni lebih kurang macam setiap sektor ataupun setiap kluster buat dia own konsep, lepas tu nanti dia akan join combine akan jadi macam master plan of concept and strategy. Dukung arti kan. Ya. Macam itulah. So maknanya yang tampil ini dia nak setiap kluster tu buat konsep dia sendiri. Dalam satu kluster tu ada beberapa sektor, dia come out dengan satu konsep. Alam sekitar kluster satu, tema satu konsep, kluster 2 buat satu konsep, ketiga, lepas tu dia combine. Dia combine jadi the overall konsep, development konsep untuk tampil. Kalau kita tengok kepada contoh lain lah, mungkin saya bagi dekat awak hari tu hari, saya bagi contoh itu hari muallim kan, muallim. Ini yang student buat, muallim yang student buat. Okay. Of course, ialah dengan limitation, time limitation, dia terus buat konsep ni je. Dia tak ada dia punya, kita tengok. Okey, penutup. Konsep bangunan, dia very simple, straightforward lah. Menetapkan kecekapan yang tak diurus, lepas tu dia buat konsep pembangunan kawasan rancangan tempatan daerah muallim. Terus penutup, terus dia buat konsep. Sebenarnya dia orang ini, kalau tak silap saya, Cik Zamrin, dia punya matlamat objektif dalam draft, kan? Tak, dia pun sama, Prof. Dia buat konsep ikut kluster masing-masing. Lepas tu dia gabung. Tapi cuma dia punya matlamat objektif tu dia tak ada dalam ini. Kan? Tak ada. Cuma tapi matlamat objektif tu dia duduk dalam draft rancangan tempatan sebab hari tu hari rasanya masa kan. Kita benarkan dia buat dia punya matlamat objektif tu di bahagian DRT. Tapi kalau ikut sebenarnya, macam mana kita buat konsep tanpa ada matlamat? Tak betul. Maknanya dia mesti ada matlamat, objektif dan juga strategi itu baru you boleh buat pelang konsep. So maknanya muallim ni ada konsep mana kluster 1 dia ada. Kluster 1 ni tema tu lah. Dia ikut kluster. Konsep kluster 2 dia ada. Ada. Cuma matlamat objektif tu dia ada itu, cuma dia tak masukkan itu, tak sempat dia masukkan dia buat dalam draft rancangan tempatan kan. Tapi kita tengok krian, ini krian ni pun yang dibuat oleh kita punya student juga hari tu. Dia buat konsep, ni dia punya konsep dia. Dia adalah cara masing-masing lah, macam ini keseluruhan. Tak salah dia nak buat simbol dan sebagainya, tak salah. Bergantung macam mana kreativiti kita lah. Dia nak menunjukkan tentang pembangunan tu, dia letak simbol-simbol pun boleh Tapi elemen utama dari segi hierarki pertempatan bandar ni kena ada. Ni kena ada, lepas tu zon-zon pembangunan kena ada, lepas tu dia ada masukkan sekali, ni daripada sektor-sektor ekonomi dia lah. Dia tak ada by tema. Dia tak ada by cluster, dia terus one konsep. Dia boleh. Tapi kalau kita ada lagi bagus. Maknanya jelas. Setiap tema tu dia ada dia punya spatial design dia sendiri, lepas tu dia combine. Ini yang dia pun tak ada juga matlamat objektif dalam ini. Dia terus pergi pada konsep. Sebenarnya bila kita buat macam ini,
kita punya proses itu dia tidak betul. Ya, sebab bila kita nak come out dengan konsep itu, of course kita kena formulate dulu kita punya goal, strategi, objektif dan sebagainya, baru kita boleh buat benda ni. Macam mana boleh tiba-tiba keluar benda ni tanpa ada matlamat, tanpa ada tu. Tapi seingat saya dulu dia buat benda tu, tapi dalam report dia tak masuk. Ya, dia masukkan dalam DRT. Ya, dalam draft rancangan tempatan. Tapi sebenarnya kalau you tak masukkan matlamat, objektif, strategi dan sebagainya seperti mana yang saya tunjuk, dia tak boleh dipanggil LSP lah. Ya, dia panggil laporan analisis saja. Tak boleh panggil SP tu, tak boleh. Ya, sebab SP tu dia tidak lengkap. Ya, dia tak ada matlamat, tak ada strategi. Ya. Tapi dia orang betulan tu dia hantar semula. Ini yang dia dah masukkan ke tu. Ya. Itulah saya dah share. Jadi saya buka lah kalau ada apa-apa soalan. Ya. Okay. Tapi ada nak tambah ke? Apa ni? Okay, so jadi yang penting di sini, okay, bila kita come to the concept, okay, sebelum tu saya mungkin ada tertanya siapa yang nak buat plan konsep ni. Okay, don't worry, sebab itu kita ada satu group yang JS kan. Siapa group yang JS? Saya, Sabudin. So group JS ni akan assist you all untuk create the plan konsep ni. Yang penting you all give the input, then they will translate into concept. Itu first lah. Itu untuk saya bagi sedikit ketenangan sikit lah. Sebab you kata mungkin kami sibuk nak buat dalam sektor ni, macam mana nak buat ni pula kan, takut tak sempat ke apa kan. Okay, JS sector will assist that. Yang penting you give the input. Tapi yang penting sini, setiap cluster tu kena bagi input. So supaya team yang JS tu boleh jadikan dia satu plan konsep, micro cluster, dan akhirnya dia akan gabungkan menjadi satu plan konsep. Untuk buat matlamat objektif semua tu, tema tu sebenarnya dia macam trust lah, mengikut cluster masing-masing. You boleh determine satu tema yang agree by setiap dalam cluster tu. Dan daripada tema tu translate menjadi satu konsep. Itu kena buat sama-sama. Lepas tu bila come to the concept, nak buat plan konsep tu, okay, nanti tim JS akan bantulah. Okay, so itu perkara yang penting. Saya nak maklumkan. So sekarang ada soalan? Q&A cepat. So far tak ada Encik Sambil. Dia tak tengah tak ada, saya tengah ada. Saya nak tanya. Okay, silakan. Kalau matlamat, kalau objektif untuk pembinaan konsep tu, perlu ke kita nak tunjukkan macam ada benchmark ke bagi nak menjelaskan kita punya konsep tu lah. Sebab kalau pada pandangan saya lah, kalau kita bagi tahu macam tu je, dia macam kurang nampak lah. Tak, maksud kamu nak tulis objektif ke apa? Objektif untuk konsep tu kan nanti dia kan ada macam je lah objektif-objektif yang kita nak input yang kita nak letak dalam konsep kita nanti kan. Okay. Dia macam mana tu, nak kena tunjukkan ada benchmarking ke daripada apa maksud kamu benchmark tu? Benchmark, contoh konsep tu kan, contohlah konsep agropolis kan. Okay. Kita perlu kita mention dalam objektif tu. Objektif ke dalam konsep plan? Dalam objektif dulu baru kita terjemahkan dalam konsep. Okay, dalam objektif kajian lah. Okay. Untuk yang mula-mula kan kena ada penerangan dulu kan, baru boleh kita masuk kat konsep kan. Perlu tunjuk benchmark lah, macam kita ambil contoh, kita olah daripada konsep-konsep yang sedia ada ke apa. Tak, bila kemus benchmark tu saya contoh, sebab saya takut mama benchmark saya dengan you lain. Benchmark macam mana yang kamu masukkan tu? Macam mana ni Kak Mek? Adakah masukkan benchmark tu dalam objektif kena cakap apa target bagi konsep tu ke apa, macam tu maksudnya? Dia punya target dia punya apa yang dia nak capai, macam tu? Lebih kurang macam tu lah. Tapi kita tengok konsep-konsep yang sedia ada yang mungkin luar negara buat ke apa ke. Tak, konsep ni sebenarnya yang saya nak semua faham, bila kita buat konsep sebenarnya, bila terhasilnya konsep plan tu, bila orang tengok, orang nampak sebenarnya apa direction pembangunan bagi daerah Tampin for the next 30 years.
Itu sebenarnya yang kita nak nampak di situ. Macam kita nak menampakkan perkara tu di atas satu konsep plan. So bila orang tengok orang okey, mana di bahagian utara tampil nanti akan ada satu pembangunan yang berteraskan agropolis yang menggunakan elemen ni. Orang okey. Oh, di bahagian selatan ada ini, di tengah ada ini, berpusat. Jadi itu yang kita nak nampak dalam plan konsep. Dia punya direction. So nanti bila kita nak detail out dalam final draft nanti, kita dekatkan details tu, okey, macam mana konsep plan ni, projek apa yang kita akan laksanakan di utara untuk melaksanakan konsep yang ada agropolis contohnya begitu. Itu kita nak nampak, kita nak menampakkan begitu. Direction, future direction bagi daerah tampil dalam plan konsep tu. Jadi kalau disebut benchmark kamu tu, saya tak pasti yang akan masuk benchmark, tapi itu sebenarnya yang kamu kena nampak di dalam plan konsep. Tapi di objektif yang awal tu adalah objektif apa yang kamu nak capai dalam draft ni. Yang kamu kena buat objektif structure plan ni. Objektif local plan ni. Itu objektif local plan. Dan dia ditranslatekan objektif tu dalam bentuk konsep ni, itu dia punya arah tuju dia macam mana. Itu dia punya kaitan dia dan apa yang kita nak nampak. So ada faham is ataupun tak, atau ada lagi yang tak terjawab? Oh, setakat ni boleh lah. Tak faham tak betul tak? Apa yang kamu nak faham tentang benchmark ni, sebab benchmark tu dia sebenarnya dalam ni tak payah nak jadikan benda complicated. You dari konsep-konsep lain, benchmark ini tak payah theoretical review. No, kita nak ini exercise ni, you develop spatial design ni for your study area based on your findings. Betul. Finding, you dapat you punya findings, you develop je. Tak payahlah nak buat kajian benchmarking konsep orang itu macam ni. Super macam you buat layout lah. You buat layout kan, simple layout untuk pusat bandar ke kawasan perumahan ke. Before you design your konsep tu kan, mungkin untuk nak mendapatkan idea, you buat kajian benchmarking, you tengok idea, macam mana kalau keadaan ini, apa konsep ni. Tapi you tak payah mention dalam report ini berdasarkan kepada kajian yang dibuat di Tampin, di Krian, buat di Ipoh ni. Tak kita tak nak tahu itu. Kita berharap you dah ada maklumat, konsep itu mengikut kepada pengalaman-pengalaman di tempat lain, you apply terus di Tampin ini. Dr. Syikin dah diganggu dia tu anak dia tak tahu. Bagus dia betul besar boleh jadi planner. Faham gitu. Jadi maknanya dalam proses tadi, kalau kita buat mu'alim dengan Krian itu, ada satu step lagi, dia punya objektif. Sebelum strategi itu ada objektif. Objektif tu dia kena datang daripada setiap trust. Semua sektor tu dia akan gariskan satu atau dua objektif, dia combine, dia duduk dalam trust punya objektif. Itu baru pergi kepada strategi. Maknanya setiap trust itu dia kena ikut flow proses tu. Lepas tu dia combine dalam itu, dikoordinatkan dengan satu lain. Mungkin mudah dia macam ni, nanti bila setiap cluster tu dah ada dia punya satu tema lah, tema, dan you translate the tema tu menjadi satu objektif. Satu cluster, satu tema, satu objektif. Tak susah kan? Dan nanti kita ada 5 cluster, so ada 5 objektif. Cuma nanti cluster 5 dia tak ada konsep plan lah. Cluster 5 dia urusan dia tak ada plan konsep lah. Konsep dia 4 je lah kan. Itu je beza dia. Boleh faham? Kalau batch, macam Pro cakap lah, batch idea boleh, nak cakap idea. Kau mana tu kat Amerika, kat UK ke mana tu ada, tengok boleh. Idea-idea kan. Mana tahu ada mana-mana rajin tengok kan. Boleh, tak ada masalah. Itu sebagai idea. Okey, soalan lain? Okay, ini bab susah ni. Macam you senang je, macam Prof cerita tu masuk je. Saya ada soalan.
Yes, silakan. Kan kalau based on previous RT ada banyak diorang propose koridor-koridor pembangunan. Kalau in the future kami kena buat juga ke, necessary ke untuk koridor-koridor tu? Dia macam yang saya cakap tadi lah, dia bergantung kepada you punya analisis, ya. Kalau yang dibuat oleh city plan tu untuk Tampin yang saya tunjuk tadi, dia tak ada koridor. Tak ada koridor. Mungkin dia tak nampak kemungkinan perlu diwujudnya koridor itu. Tapi kalau dalam analisis, especially orang yang membuat fizikal guna tanah, dia tengok development trend itu berlaku di mana. Kalau dia berlaku di sepanjang jalan, ya, antara Tampin dengan Gemas, berlakunya banyak pocket of developments along the roads, ya, between Tampin dengan Gemas itu, ya, dia merasakan bahawa pembangunan harus berlaku di situ. Ya, maka dia boleh cadangkan koridor, ya. Tapi kalau you merasakan koridor ni tak, sebab koridor ni sebenarnya dia banyak isu, ya, kita mencadangkan koridor tu dia harus dengan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas, ya. Koridor ni pembangunan sepanjang jalan, ya, dia punya jalan itu mestilah berupaya untuk menampung isi padu lalu lintas, pengangkutan, kesesakan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang koridor ni kecuali lebuh raya dan sebagainya boleh. Ya, kalau jalan route 66 feet road, ya, you nak jadikan satu koridor, maknanya you kena widen the road tu untuk jadikan satu spiral, ya, yang lebih besar, ya, antara dua bandar tu. Maknanya kalau you guna konsep itu, you kena ada tindakan-tindakan gitulah, ya. Tapi tengok trend semasa, adakah pembangunan berlaku di sepanjang jalan itu? Mungkin tak ada, sebab sekarang ni bandar tu sendiri pun mungkin ada tanah yang belum develop. Jadi orang land use kena tengok, ya, trend pembangunan committed development tu berlaku di mana. Ya, kadang-kadang di dalam bandar tu banyak lagi kawasan-kawasan yang belum develop. Jadi maknanya urban expansion, pembesaran sepadan bandar tu lebih baik daripada menggunakan koridor. Ya. Jadi kita tak payahlah buat koridor. Tapi kalau you rasa perlu ada koridor, maknanya boleh lah. Ya, ikut kepada pembangunan berlaku pada masa kini. Analisis tu perlu. Orang guna tanah dia kena datangkan idea ini. Ya. Jangan hidup dengan ada potensi. Lebih susah nak mengatasi koridor itu. Tuan. Dr. Shikin dekat mana? Rumah belakang cantik, ya. Astaghfirullahaladzim. Tuan, ni nak tanya, koridor pembangunan ni. Rumah Tuan Zamrin jenis rumah yang sama ke? Sama ke belakang macam tu? Tak tahu, Umar Teraja dia lain sikit, dia hierarki tinggi sikit. Ya, oh cantik lah. Banyak. Apa ni Tuan, kita korang ni kalau pembangunan ni kita kena ikut kesesuaian lah kan kawasan tu. Tak perlulah macam nak buat pembangunan kat Tampin, tak payahlah kita nak fikir nak buat pembangunan gah macam kat KL, betul tak? Ya. Jadi kita ikut kesesuaian. Maknanya itu yang kita buat kajian itu berdasarkan kepada potensi, ya, orang pelancongan ke komersial industri dan sebagainya, apa potensi yang ada itu. Jangan you bawa sesuatu alien, ya, datang ke situ yang tak boleh nak absorb, ya, dari segi environmentnya, dari segi fizikalnya, dari segi ekonomi, tak boleh. Fail projek tu nanti. Ya, kena ikut kepada keupayaan. Saya selalu kalau dengan student saya tu, saya ingat Dr. Shikin pun ingat kok, saya dulu kalau mengajar saya selalu bagi, masa saya mengajar tentang apa nama growth pole kan, growth pole, ya, kalau gajah itu dia punya berak dia besar. Ya, kalau gajah itu dia punya berak besar, ibaratkan bandar tu dia besar, dia punya impact dia tu besar. Ya, jangan you kambing nak cari macam berak gajah, tak boleh. Kambing tu tetap dia punya berak dia kecil-kecil. Sedar diri kan? Dalam konteks ini, kalau keupayaan tu tak ada, jangan you nak buat suatu benda yang mustahil bawa ke situ. Ya, kalau setakat Pekan Tampin itu, dia punya spread of effect tu kecil, itulah dia. Jangan you harapkan Tampin tu spread of effect dia sama macam Seremban. Tu berak gajah dengan berak kambing, dua benda yang berbeza. Kambing jangan bercita-cita nak jadi macam berak gajah.
Tu dia contoh. Saya daripada dulu sampai sekarang saya guna terminologi. Kita ingat lagi. That's why whatever you apa yang kita buat di sini, because di PKRSP ni dia come back with your punya analysis data, finding you. Jangan lari pada finding analysis you, jangan. Kalau analysis finding you skill dia, kalau nak guna kaedah kambing gajah, gunalah. Skill dia besar kambing je, itulah skill kamu, analisis kamu. Jangan kamu nak mandai-mandai buat benda-benda bentuk angan-angan mak jenin. Jangan. Tak ada benda berbentuk angan-angan mak jenin. Jangan buat angan-angan rasa nak buat. No. You have to be real because planning is something is real. Although kita kena ada future thinking, tapi it must be real based on the real situation currently and what we can do for future based on the current punya performance, current punya strengths. Okay, itu yang penting. So bila you buat konsep tu nanti, konsep itu mesti konsep yang something yang real, yang memang boleh dibuat. Tapi janganlah sampai peringkat you pun tak tahu nak buat apa. Macam sampai macam tak buat apa, macam janganlah sampai tak boleh pula. Ada, that's why you perlukan sedikit creative ideas tu. Combination of everyone to have one ideas. Mesti ada. Okay? Okay, ada soalan lagi? Kita berhenti dalam 12.30. Ada soalan lagi? Zamrin, kalau konsep ni kita boleh kan relate kan dengan SDG tu? Boleh kalau kamu pandai. SDG tu tak ada masalah. Memang mana-mana pun kena, sekarang ni memang trend dia. Boleh. Sedangkan sebab SDG kan dia macam kena ada peringkat global. Tapi kena real lah, kena realistik lah. Kena tahu macam mana nak relate kan. SDG tu just policy statement. Dia macam satu ada bentuk dasar statement yang orang dia tak ada spatial dia. Macam mana kena kamu translate itu spatial. Okay. Ada soalan lain? Si Zamrin. Ya, suppose Shikin. Boleh tak saya nak tanya soalan tu luar daripada topik yang konsep ni? Boleh tanya. Saya nak tanya pasal unjuran ruang lantai. Oh, okey. So saya punya sektor komersial dekat, saya tengok dekat dalam LASP RTD Muallim, dia ada menggunakan dua unjuran, iaitu satu unjuran daripada GP dan satu daripada nisbah dan garis panduan. So saya tak clear macam mana nak menggunakan nisbah dan garis panduan tu. Okey, soalan dia. Okay, sekarang kamu dah buat belum unjuran tu? Saya dah buat yang menggunakan garis panduan je. Saya tak faham nak buat macam mana menggunakan nisbah dan garis panduan tu. Tak, kenapa kena buat sampai dua? Kalau kamu dah ada satu, gunakanlah. Oh, pada satu je lah. So tak perlu nak buat dua-dua lah. Tak betul Prof? Kan? Untuk apa ni? Sektor apa? Komersial. Komersial. Okay. You buat apa? Untuk unjuran? Unjuran ruang lantai. Okay, you guna kaedah apa sekarang ni? Saya guna kaedah garis panduan. Mengikut garis panduan. Yang satu kedai sama dengan 40 rumah. Tu saya ambil. Dia sebenarnya bila kita buat unjuran ni, ya. Kalau macam sektor komersial itu dia ada beberapa teknik kaedah you guna. Kalau you gunakan guna satu kedai bagi setiap 40 orang, ya, satu kedai tu saiznya mungkin 20 kali 70 ataupun 22 kali 75. You kena ingat bahawa garis panduan itu ialah garis panduan untuk penyediaan keperluan komersial dalam konsep neighborhood tu. Ya, bila you buat satu bangunan perumahan, satu neighborhood, you gunakan standard itu. Tapi bila kita nak gunakan dia untuk bandar, ya, untuk bandar,
konsep penggunaan itu dia untuk neighborhood. Lepas tu dia ada satu, kan bandar ni dia ada hierarki dia, ada lower hierarki, medium, lepas tu dia ada yang highest hierarki dia. Jadi kaedah itu untuk kita nak buat semakan mungkin boleh, ya, nak buat semakan satu option nak menentukan keperluan, ya, sebab kalau menggunakan pengiraan itu kita nak tahu satu neighborhood berapa jumlah komersial, ya, tapi orang yang sama itu juga dia akan pergi ke bandar, ya, dia akan pergi ke bandar tau, ya, walaupun dia tu komersial ni telah disediakan berhampiran dengan dia, you dah kira nanti dalam standard, tapi dia kena pergi ke bandar yang lebih besar untuk menikmati barang kan order tinggi, ya. Jadi calculation untuk order tinggi itu kena orang yang sama juga. Jadi maknanya dekat dalam ini, you nak menggunakan kaedah itu sebagai yang terbaik untuk menentukan luas lantai komersial tak boleh. Sebab tu dalam beberapa kajian, kalau you tengok contoh yang kita bagi tu, dia menggunakan 2-3 kaedah. Ya, dia menggunakan trend, ya, dia tengok trend analysis pertumbuhan tu satu, dia menggunakan standard tu satu. Ya, kemudian dia boleh juga menggunakan kepada ratio, ya, population ratio, ya, tengok ada population ratio dia apa semua. Jadi maknanya daripada beberapa option itu you boleh ambil suatu average ataupun you guna yang terbaik, yang mana yang sesuai, ya. Faham tak saya cakap tu? Faham, tapi untuk kiraan ratio tu saya tak tahu. Saya tak dapat semalam saya kira. Ada tengok tak contoh lain? Ya, Krian macam mana dia buat, Mu'alim macam mana dia buat. Saya ada share kan, Krian saya ada share kan. Ada, Doktor. You tengok tak contoh macam mana dia buat? Kalau you tak tengok, you tak tahulah. Ada. Kan? Tak, cumanya apa kan yang nisbah yang serata tu, yang macam muadil. Dia ada satu dalam Krian tak silap saya. Dia ada ratio setiap berapa orang dia perlukan berapa meter persegi tu. Kedai. Itu cara yang biasa orang guna. Dalam mana-mana kajian dia guna cara itu. Ya, dia ada dia punya ratio. Ya. Tapi kalau you convertkan ratio itu kepada standard 1:40 tu, dia punya luas lantai tu tak sama tau. 1:40 tu, dia punya keperluan lantai dia lebih kecil berbanding kepada ratio tu. So bagi saya lebih suka guna ratio tu lebih tepat, lebih hampir kepada tepat. Sebab ratio tu dia lebih besar. Keperluan kedai bagi setiap individu orang itu, luas lantainya lebih besar. Sebab dia mengambil kira keluasan itu disediakan di peringkat lower order, ya, di peringkat neighborhood, di peringkat bandar kecil, di peringkat bandar besar. Maknanya kita ni satu orang, ya, dalam bahasa mudah lah, ya, kalau you menggunakan ratio 40 rumah satu kedai, ya, 40 rumah tu lebih kurang 200, ya, 200 orang satu kedai, ya. Jadi 200 orang satu kedai, katakanlah satu kedai itu 2,000 kaki persegi, maknanya satu orang daripada 200 itu memerlukan 10 kaki persegi. Ya? Satu orang kita ni memerlukan 10 kaki persegi ruang kedai. Tak kira lah kedai tu jual biskut ke, jual garam ke, jual apa. Secara prinsipnya satu orang perlu 10 kaki persegi. Ya? Tapi macam saya kata tadi, 10 kaki persegi itu disediakan dalam konteks neighborhood. Ya, sebab standard itu ada standard neighborhood tau. Ya, you buat perumahan, ada 2,000 unit, berapa kedai. Kan neighborhood. Tapi you fikir tak, orang yang sama tu, dia kena beli, dia nak beli baju, dia nak beli kasut, dia tak pergi dekat neighborhood tu tau. Yang neighborhood 10 kaki persegi itu, dia beli kicap, dia beli beras, dia beli minyak, dia beli garam. Ya? Tanya Dr. Syikin, kalau dia nak beli kicap, nak beli beras, dia pergi mana? Dia nak pergi ke Shah Alam ke nak beli? Tak ada, dia pergi yang dekat dengan rumah dia je. So maknanya 10 kaki persegi itu yang dekat dengan rumah dia je. Tapi bila dia nak beli baju,
Ya, dia nak beli baju, nak beli kasut, ya, dia nak beli meja, nak beli perabot, dia nak beli cermin yang dia letak belakang tu. Takkan dia nak pergi kat kedai kat tepi rumah, tak ada jual benda tu. Saya kan dalam konsep commercial punya development itu, kan dia kena pergi bandar yang besar. Ya, bandar yang besar tu mungkin 10 km, mungkin 15 km daripada rumah dia. Jadi maknanya keperluan bandar besar untuk dia nak beli itu, dia tak dimasukkan dalam 10 kaki persegi tadi. Sebab tu ratio yang digunakan tu, saya tak ingatlah dia guna berapa meter persegi. Dia lebih besar tau. Jadi itu dah mencakupi kepada keperluan lower order, medium order, higher order. Jadi itu lebih baik sebenarnya digunakan berbanding you gunakan standard tadi. Ya, standard itu just untuk nak untuk nak compare sajalah, ya. Okey, jawab soalan saya. Sorry Dr. Shikin guna contoh. Guna contoh you. Saya suka guna contoh ni supaya mudah dipaham lah, kan. Mudah dipaham. Okey. Soalan lain? Soalan tak? Ada lagi? Sudah soalan tak? Semua dah okey? Okey, jadi so minggu depan ni, Isnin ni yang kita akan ada final grade. So setiap sektor akan tunjukkan you punya all your analysis. Kita nak tengok sampai cadangan awal lah. Saya dah tunjuk cadangan awal. Untuk strategi pembangunan, konsep ni semua, sebelum kita akan minta dia tunjuk masa final presentation. Final tu yang kita nak you comprise tu dalam masa 2 jam lebih kurang. Mana you akan summarizekan setiap sektor punya finding dan bawa tunjukkan you punya matlamat, tema, strategi bangunan dan juga konsep. Itu you comprise dalam masa 2 jam. Mungkin you boleh gabungkan nak buat dalam bentuk video ke apa. Itu 2 jam. Itu final presentation. Mungkin saya akan maklumkan nanti kemudian. Tak apa, final presentation tu you boleh tunjukkan masa you dah start buat draft tu, tak apa, tak ada masalah. Sebab benda tu dia berkait. Tapi mungkin minggu seterusnya lah. Minggu seterusnya. Mana yang untuk yang minggu depan ni tak perlu lagi sampai tunjukkan tu. Tapi perbincangan dah kena buat supaya nanti kita boleh komen. Cuma untuk tujuan presentation, ya konsep dan strategi bangunan yang ni you tunjuk dalam presentation akhir. Yang you compare dalam masa 2 jam. Itu macam satu presentation yang padat lah. Mana kalau ikutkan Pro dalam konsep dia ada satu report kan, dalam PSP dia macam dia summarize kan. Apa dia? Mana dalam PSP ni kalau konsultan buat kat luar dia macam ada satu report yang dia macam sama, dia apa, executive summary mungkin. Tak payah buat lah. Tak buat lah, tapi macam itulah maksudnya. Mana you akan buat something like you executive summary, maksudnya you akan buat dalam masa 2 jam. Tu kita akan maklumkan. Tapi kemungkinan besar benda tu kita akan buat masa minggu lepas final grade lah. Okay, so final grade ni you just tunjuk nanti yang minggu depan ni sampai cadangan awal je. Okay, faham so nanti lepas minggu seterusnya baru you akan buat berdasarkan komen semua pada minggu depan. Mungkin ada penambahbaikan. The next day you boleh buat solid 2 hours untuk masa tu you boleh tunjukkan konsep semua. Final presentation. Boleh Faham boleh. Noted. So kalau ada persoalan tu tanya, jangan senyap. Kalau ada apa-apa on the way tu kamu dah buat separuh, nak tunjuk, even masa proses perbincangan nak ajak sekali join pun boleh, tak ada masalah. Beritahu. Okay, so dah 12.30. Ada any final question sebelum kita berhenti untuk hari ni? Ada? Tak ada? Semua okay?